Kita membaca ayat ke-17 sampai 27. 我们要从17节读到第27节。 Saya membaca bagian narasi, sudah membaca semua kalimat langsung. 我们牧师会读他的这个故事，我们来读他的对话。 Maka ketika sudah dapat ya, Yohanes pasal ke-11 ayat 17 dan 约翰 seterusnya. 福音第17章第17节到第27节。 Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, 主啊， Tuhan, 你若早 sekiranya 在 Engkau 这 ada 里， di 我 sini, 兄 saudaraku 弟 pasti 必不 tidak 死。 mati. 就是现在，我也知道 Tapi 你 sekarang 无 pun 论 aku 向 tahu 神 bahwa Allah 求 akan 什 memberikan 么， kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, 你兄弟 saudaramu akan 必然 bangkit. 复活。 Kata Marta kepadanya, aku tahu Aku tahu bahwa saya ia akan mau bangkit berfuhuh pada di waktu sahau, tapi orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya 信我的 kepada 人虽然死 ia 了， akan 也 hidup 必复 walaupun ia 活。 sudah mati. 凡活着信我的 Dan 人， setiap 必 orang 永 yang 远 hidup dan 不 yang 死。 percaya kepadaku 你 tidak 这 akan 话， mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, 主啊， iya 是的 Tuhan, aku 我 percaya 信你 bahwa 是基 engkau lah 督， Mesias 是 anak 上 Allah, 帝的儿子，就是 ia 那 yang akan 要 datang 临到 ke 世 dalam 界的。 dunia. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. 这就是我们今天的经文，我们来进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. 天父，我们真感恩你给我们机会，今天可以来到你面前敬拜。 Kiranya Tuhan berkenan menerima kehadiran kami. 愿你悦纳我们的来临， Sungguh-sungguh kami bisa menghayati, merenungkan, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. 愿我们真的可以了解，我们可以尝到，我们可以经历到你在我们中间。 Khususnya ketika kami merenungkan firman Tuhan, 特别是当我们去默想你的话的时候， biarlah kami menangkapnya bukan dari manusia, tapi seperti kami menerima dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. 愿我们不要单单觉得从人接受真理，可是我们可以从你得到真理。 Kiranya Tuhan menyembunyikan, Tuhan yang boleh meninggikan dirimu, menyembunyikan baik hamba-Mu yang berbicara maupun juga Pak Ruben yang menerjemahkan. 愿你可以把自己高举，隐藏你的仆人比利牧师跟翻译的。 Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu melalui pemberitaan firman. 愿你透过今天的正道，再一次荣耀你自己。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, kita sudah membahas di dalam minggu yang lalu, 弟兄姐妹，我们上个星期已经谈到， yaitu bahwa kalau kita percaya Yesus itu adalah kebangkitan, adalah kehidupan, itu akan disaksikan dengan kehidupan yang berani mati bersama dengan Dia. 如果我们相信耶稣是生命，耶稣是复活，我们就敢与耶稣一起死。 Memang di sini berani mati bukan berarti saudara harus jadi martir, kan? Tentu kita layak untuk itu. 当然，我们说我们敢死，不代表我们必须要为主殉道，有可能我们不配。 Tapi kalau kita sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah kehidupan dan Dia akan membangkitkan kita, itu akan mendorong kita di dalam kehidupan kita untuk berani mati terhadap diri kita sendiri. 可是，如果我们相信耶稣是复活，他可以使我们从死里复活，我们也可以勇敢的舍己。 Kita hidup menyangkal diri, 我们真的舍己， kita memikul salib kita dengan tekun setiap hari, 我们真的每天不断持续的背起十字架， dan kita mengikut Kristus. 然后我们跟随基督。 Itu berarti kita percaya kebangkitan. 这表示我们相信复活。 Orang di dalam kehidupannya nggak menyangkal diri itu seperti orang nggak percaya kebangkitan, saudara, karena dia nggak mau mati. 那些没有天天舍己背起十字架的人，他们好像不相信复活，因为他们自己不要使自己死。 Saya kira prinsip ini jelas ya. 我觉得这个原则是很清楚， Hanya yang mati yang dibangkitkan. 只有那些死的才会复活。 Yang nggak mati, yang nggak ada kebangkitan, saudara. Bangkit dari apa? Orang dia nggak pernah mati juga. 如果他们没有死，他们哪里可以复活？他们从来没有经过到死。 Maka orang di dalam kehidupannya nggak mau mematikan manusia lamanya, nggak mau mematikan dirinya sendiri, ya juga nggak akan mengalami kebangkitan, saudara, karena dia nggak pernah mati kok sebetulnya. 如果这些人不要那些不要使他救人死的话，他们也不会复活，因为他们自己不要甘愿死。 Ini kalimat daripada Thomas sekali lagi ini pasti bukan kalimat yang sarkastik atau sinis, satu kalimat sungguh-sungguh yang seharusnya terjadi juga di dalam kehidupan orang percaya, semua orang percaya. 在这里，多马所说的话不是一个讽刺、讥笑的话，可是它是很诚恳的一句话。这个也是我们作为信徒们必须要去顺服的一句话。 Kita baca sekali lagi 16 kalimat terakhir. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. 我们再读第16节，我们也去和他同死吧。 Sekali lagi ya, ini
yang seharusnya dihayati juga oleh saudara dan saya. 再次，这应当是我们必须要去接受的。 Setiap manusia itu pada dasarnya akan mengalami kematian. 每个人基本上都会经历到死亡。 Alangkah indahnya saudara kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya mati secara natural, tapi kita mati menurut kehendak Allah. 可是我们作为基督徒们，如果我们不是单单自然死，可是我们可以凭着上帝的旨意死，那是何等美的事！ Mati bersama dengan Kristus, 我们可以以基督死 menjalani kehidupan yang berkorban seperti Kristus, 来去向基督人行舍己牺牲的生命， dan akhirnya mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. 然后以基督经历到复活。 Ya, ini dari ringkasan daripada yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Sekarang kita masuk dalam perikop ini. 可是这只是我们上个星期的一个总结这个星期我们进入到下一道经文。 Ayat 17 di situ mencatat bahwa waktu Yesus tiba, di situ Lazarus itu sebetulnya sudah 4 hari ya, berbaring di dalam kubur. 17节记载，当耶稣到的时候呢，拉撒路其实已经死了4天。 Saya percaya saudara, ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa Lazarus betul-betul mati, itu pasti included di dalamnya poin ini. 我相信这段经文不单单要去证明拉撒路的确已经死了，这肯定是。 Tapi istilah 4 hari ini ada kaitannya dengan kebudayaan kepercayaan pada saat itu di dalam orang-orang Yahudi ya. 可是在这里所谓的4天跟他们犹太的信仰是有关联的， Yaitu bagaimana mereka diberikan waktu ya untuk berkabung, untuk melepas pergi orang-orang yang mereka kasih. 就是他们可以有几天的时间为他们所失去的这些家人忧愁。 Kita nggak percaya dengan ajaran ekstrim yang mengatakan kalau kita tahu bahwa kita percaya kebangkitan, maka kalau ada anggota keluarga kita mati, kita nggak boleh menangis, kita nggak boleh berduka, malah kalau bisa bikin pesta saja, karena itu ajaran orang agak terganggu, bukan ajaran Kristen. Itu ajaran Kristen nggak pernah mengajarkan seperti itu. 我们不相信有些人说，如果我们已经在基督复活了，我们如果有家人过世，我们不用伤心，我们不用忧愁，我们甚至要庆祝，这个是不对的概念。 Bukan saja di sini Yesus memberikan waktu kepada mereka untuk bergabung, dia sendiri bergabung bersama dengan mereka. 在这里，耶稣不单单给他们时间哀愁，在这里，耶稣甚至与他们哀愁。 Ini menyatakan belas kasihan Yesus, keterlibatannya di dalam orang-orang yang sulit di dalam kehidupannya yang sedang bergabung di dalam hal ini ya. 这表示显明耶稣与那些受苦的人的同在。 Nah, kenapa 4 hari, Karena ini ada kaitannya dengan pengajaran yang kita dapati di dalam rabbinik literatur. 为什么是4天呢？我们从他们犹太人的教导的这些文章里面，我们可以看得到。 Misalnya ini ada pengajaran seperti ini ya, bar kapara, dari bar kapara to the whole strength of the morning is not till the 3rd day. For 3 days long the soul returns to the grave, thinking that it will return, yaitu into the body. But however it sees that the color of its face has changed, then it goes away and leaves it. Agak sedikit panjang. 巴卡拉他们在这个记载说，3天来去哀愁是不够的，因为3天时间，他们脸色还是看起来还是很好，有可能他们有这样的盼望，这些灵魂还可以回到他们身体。可是到了第4天，当他们这些尸体脸色苍白的时候，他们才会真正的知道这个人的确已经死了。 Menarik ya Joy, di dalam pengajaran Yahudi ada gambaran seperti ini gitu. Jadi jiwanya mungkin dalam 3 hari itu bisa balik lagi, siapa tahu gitu ya, dia belum betul-betul mati ya. Kalau dalam istilah modern kita pakai mati suri dan sebagainya gitu. Mungkin jangan-jangan dia belum mati gitu. 在犹太人的文化很有趣，他们相信一个人在3天内，有可能他们灵魂还可以回到他们身体，有可能还会复活。 Ya itu dari perspektif orang yang ditinggal di dalam hal ini, mereka juga mesti belajar untuk akhirnya merelakan ya anggota keluarga yang dikasih itu setelah 3 hari gitu. 所以这些犹太人失去家人的，他们必须要学习3天后真正如何可以把他们家人放开。 Saudara-saudara mesti menempatkan seperti hidup di dalam zaman itu ya, di mana kedokteran belum terlalu maju seperti sekarang. 所以我们要把自己放在那个环境当中，因为当时医学没有像这那么发展先进。 Kalau sekarang ini orang mati ya di-pronounce dead oleh dokter ya, harusnya ya kita terima lah gitu ya. Malah kalau kita nggak bisa terima kayaknya jadi orang aneh gitu.
今天如果医生跟我们正式说这个人死了，我们必须要接受。如果我们不接受，我们好像是怪人一样。 Tapi pada saat itu kan ya, orang masih ada pengharapan, nah jangan-jangan ini bukan betul-betul mati, mungkin sakitnya terlalu keras sampai dia nggak bisa gerak gitu ya, campur aduk perasaan tidak rela juga kalau sudah ditinggal dan sebagainya. 可是当时的人，他们心会有一点不甘愿，他们还是会有点差异，有可能这个人病得太严重，不能醒，只是暂时死。 Termasuk orang-orang yang ditinggal itu mereka datang selama 3 hari, ya saben hari mereka lihat mayatnya, lihat lagi, lihat tetap nggak bergerak. 包括那些天天来到这个丧事来去探访的，看到这个尸体一天一天这样不动。 Ya, dan ya mulai hari yang ketiga itu mulai terjadi pembusukan itu di sini dikatakan itu wajahnya mulai berubah color, disfigured dan sebagainya. Ya, ini terus kemudian secara pastoral ya, menolong orang-orang yang ditinggal itu akhirnya untuk merelakan karena ya ini sudah bukan dia lagi, sudah rusak ini badannya. Jadi akhirnya oke, kita mesti menerima memang dia sudah mati. 到了第3天，到尸体腐烂的时候呢，从这个牧养方面，他们真正才可以看到这个人，我们的家人的确是死了，我们现在要放手。 Dulu ada cerita ini, cerita apa novel Frankenstein ya. Atau sudah nonton nggak filmnya? 以前有个小说 Frankenstein， 我不知道大家有没有读他的书。 Ya kalau sekarang sih bukan versi modern sih, tapi film-film modern ada banyak film zombie ya. 我们现代的戏就是像一个那些史诗一样的那些戏。 Itu di dalam Frankenstein itu ceritanya pada saat itu orang itu sangat confidence dengan kemajuan teknologi, sains dan sebagainya sampai mau mengatasi kuasa kematian. 在 Frankenstein 那个故事里面，人好像对科学太有自信，甚至他们要去打败死亡。 Dan betul saja gitu, sepertinya setelah dialiran listrik dan apa itu body yang sudah mati seperti kayak ada pergerakan lagi, bahkan sampai bisa berjalan, melihat dan sebagainya. 所以最后在那个故事，他们用各种各样的科技，把尸体再次复活过来。 Saya menonton salah satu versi di dalam film, ada adegan yang menarik di situ. 我看那个故事的其中一个版本的一部戏， Yaitu waktu dia yang menemukan yang invent kemungkinan untuk resurrect ini ya, membangkitkan itu, akhirnya menerima bahwa ini yang jalan-jalan kayak begini ini bukan dia lagi, dia nggak gini dulu, ini sesuatu makhluk yang lain ini. 当那个人那位科学家，他可以使这些尸体复活过来的那个人，当他看到这个尸体复活的时候，他觉得这个不是我以前所认识的人，这个是不一样。 Nah ini kira-kira mirip, saya pakai ilustrasi untuk menjelaskan keadaan orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang dikasihi pada zaman Yesus pada saat itu ya. 这个就是我用来去描述当时他们失去家人的那种气氛环境。 Setelah proses 3 hari itu terjadi, mereka mulai melihat badannya rusak dan sebagainya. Akhirnya mereka, ya ini sudah bukan dia lagi, kita mesti merelakan dia pergi, sudah kita memang nggak berhubungan lagi dengan dia sudah di dalam dunia yang lain. Itu yang terjadi. Jadi itu pelepasan yang sifatnya pastoral ya, diberikan waktu gitu. 到了第3天，当他们看到尸体腐烂的时候，他们真的才可以完全的放手，看到这个人的确已经死了。所以这也是一个牧养的一件事情。 Waktu di sini dikatakan Yesus datang setelah 4 hari ya. Ini berarti meaning Yesus sudah memberikan waktu untuk itu gitu, waktu perkabungan, dan bahwa mereka sudah menerima bahwa Lazarus betul-betul mati gitu. Setelah 3 hari kan sudah, ini keempat gitu. 当在这里说耶稣第4天才来的时候，这表示耶稣已经给他们哀愁的时间，给他们可以放手、甘愿放手的时间。 Lalu terus kemudian di situ dikatakan ayat 18-19 ya, Betania, tempat di mana Maria, Marta, Lazarus itu tinggal, itu 2 mil jauhnya dari Yerusalem, sehingga banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka dalam perkabungannya. 在第18、19节那边记载，伯大尼就是玛利亚马大的地方，那离耶路撒冷约有6里路，所以有很多犹太人来去看马太和玛利亚。 Saudara, kita boleh assume bahwa kehidupan Marta, Maria, perhaps juga Lazarus ini adalah kehidupan keluarga yang sudah menjadi berkat ya, sehingga waktu kematian seperti ini banyak orang yang hadir. 我们可以说，马大、玛利亚、拉撒路他们全家都已经变成很多人的一个祝福，使拉撒路死的时候，很多人去探访他。 Berbeda dengan pesta ya, ini rumah duka itu betul-betul menguji di dalam hal ini ya, siapa orang itu gitu, waktu dia mati bukan waktu dia berpesta. 可是不像宴席一样，可是丧事呢，真的可以去考验
到底这个人到底怎样。 Ya orang pesta, ya dia bagi sukacita, dia mau sharing sukacitanya, ya orang bisa datang banyak orang yang mau ikut berbagian di dalam sukacita orang itu ya. 如果一个人做宴席的话，他要分享他的喜乐，很多人要参与这样的喜乐。 Tapi waktu orang berduka di dalam masa duka cita itu ya nggak ada siapa yang mau share duka cita. Ya orang lain juga nggak mau di share duka cita ya. Waktu orang datang ke rumah duka itu betul-betul yang datang itu mau membagi, bukan mau mendapatkan sesuatu. 是当一个人失去家人，他们忧愁的时候，没有人要把他的忧愁分享给其他人。所以，当一个人去丧事礼拜的时候，这些人真正要去参与，从你的这个忧愁有份。 Menarik kalau di dalam perjanjian lama juga ada ayat dikatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta gitu ya. 当然，在旧约我们也看到圣经有说，与其去这个宴席，我们不如去这个丧事里。 Tentu saja ini bukan dalam pengertian bahwa kita nggak boleh datang ke rumah pesta, bukan itu maksudnya. 当然，在这里不是表示说我们不能参加任何的宴席， Tapi juga termasuk di dalam pengertian karena waktu kita datang ke rumah duka itu ya kita datang itu dengan lebih tulus karena kita nggak punya ekspektasi untuk dapat apa-apa. Kita kalau di rumah pesta itu orang mau share sukacita, kita kecipratan sukacita, kita dapat sukacitanya mereka. 可是当然，当我们参加丧事的时候呢，这表示最起码表示我们不是要从他们得到任何的利益，我们不要从他们得到任何的好处。 Tapi kalau sudah pergi ke rumah duka ya, sudah mau mengharapkan dapat apa? Masa mengharapkan dapat kuaci sama kacang ya? Kayaknya enggak lah itu ya. Itu Tahu, bisa kan? beli sendiri gitu. 当我们去殡仪馆，我们是不是要去拿他们的这个花生吗？不可能。 Ya, saudara datang di situ untuk memberikan penghiburan, bukan untuk memperoleh sesuatu gitu, bukan untuk menerima sesuatu. Seperti pada waktu pesta. 我们去殡仪馆不像去宴席，我们不是要去争取某件事情，我们要去分享我们我们自己拥有的。 Fakta bahwa Marta dan Maria ini dikunjungi, dihibur oleh banyak orang ya, boleh menyatakan bahwa keluarga ini betul-betul sudah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. 当我们看到很多犹太人来去安慰他们的时候，这是一个证明他们全家都变成很多人的一个祝福。 Ya, kira-kira bagaimana saya dengan kematian saudara dan saya gitu? Kira-kira orang ini berasa ada yang missing, ada yang hilang, atau maaf ya kalimat ini ya, lu ada nggak ada juga nggak ada bedanya gitu. Waduh sedih sekali ya kalimat ini. 你和我的死会如何？抱歉，我要讲这句话。可是当我们死的时候，有没有人会觉得他们失去了重要的事情？ Jadi sebagai orang Kristen kita diajak, kita diundang kehidupan kita itu bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita itu hidup menjadi berkat untuk gereja, ya untuk society, untuk keluarga kita paling sedikit gitu. 可是身为基督徒，上帝欢迎我们，使我们可以把我们自己分享，至少对社会分享，我们也至少要对家人分享。 Orang di dalam kehidupannya itu banyak berbagian di dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan yang memberkati ya. Waktu dia pergi banyak orang datang untuk memberikan penghiburan seperti yang dicatat di sini. 当一个人把自己分享给其他人，祝福其他人的时候呢，他们会像这个故事一样，当他们死后，很多人会来去探访他们。 Harap kehadiran saudara dan saya itu matters ya, betul-betul memberikan dampak. Ada bedanya, saudara nggak ada, harusnya ada bedanya gitu. 愿我们的存在真的是有影响，我们在和我们不在真的有差别。 Kita percaya Marta, Maria, Lazarus adalah orang yang demikian. 我们相信马大、玛利亚、拉萨路就是这样的一个好人。 Ayat 20, ketika Marta mendengar waktu Yesus datang, ya Marta itu pergi mendapatkan Yesus. 在第20节，马大听见耶稣来了，就去迎接他。 Maria tinggal di rumah, atau dalam terjemahan Inggris itu Maria remain seated in the house. Itu remain seated berarti Maria masih di dalam keadaan berkabung ya, di dalam hal ini. 可是在这里有说到，玛利亚却仍然坐在家里。坐在家里的意思就是她还在忧愁。 Kemudian Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 然后马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。” Ini pernyataan kalimat iman yang pertama dari Marta kepada Yesus. 这个是马大对耶稣的第一句的信仰的一个宣告。 Saudara nggak boleh baca seperti kayak seolah-olah di sini Marta menyalahkan Yesus. Elu sih waktu itu nggak ada kok, lu ada waktu itu nggak jadi kayak begini yakin. Sekarang mati coba gara-gara lu datang telat gitu misalnya. Bukan ke arah sana tafsirannya. 在这里，我们不能把马达的话当成一个责备，他不是想要说耶稣，如果你早了，他不会死。你看现在你迟到，所以他现在已经死了，不是那样子的概念。 Ada satu dosen waktu itu pernah mengajar di Institut Reform waktu itu di Sunter ya. Dia pernah mengatakan kalimat seperti ini.
在我们以前神学院有一个老师，他是这样说。 Waktu itu konteksnya memang bicara tentang kedatangan Yesus kembali, kedatangan kedua kali. 他当时讲到的背景就是耶稣第二次的来临。 Dia bilang kalimat Yesus itu nggak harus datang on time karena dia not in time. 他说耶稣不需要准时来，因为他是超越时间的。 Tuhan itu nggak dikurung oleh waktu, saudara, sehingga dia nggak perlu on time. Maksudnya on time dalam artian mengikuti schedule saudara dan saya. Dia nggak harus, dia nggak di dalam waktu anyway. 耶稣不需要准时，这个意思就是他不需要凭着我们的时间准时，因为他没有受时间的捆绑。 Nggak ada kategori Yesus datang terlambat. Itu nggak ada, karena dia nggak ditekan oleh schedule jadwalnya manusia berdosa. Dia bukan under itu, tidak. 耶稣迟到这个意思是这个想法是没有的，因为他没有被时间所捆绑。 Kita ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menanti Tuhan seperti kayak seolah-olah datangnya pertolongan Tuhan itu seperti lambat sekali. Terus kita bisa bilang ini datangnya seperti kayak nggak on time. Tuhan nggak under kategori on time atau nggak on time. Nggak ada kategori on time di dalam Tuhan. Karena dia adalah pencipta waktu. 我们有时候挣扎，我们等待上帝的帮助、上帝的拯救，然后我们觉得上帝已经迟到。可是我们要知道，上帝没有受时间的捆绑，他不需要，他也没需要准时。 Jadwal manusia itu dengan jadwal yang harus mengikuti bijaksana Tuhan di dalam pengaturannya. Bukan Tuhan yang didesak harus mengikuti jadwal manusia yang dibikin di dalam dunia ini. Sehingga kita menerapkannya, Yesus itu datang terlambat atau nggak terlambat. Nggak ada kategori terlambat, nggak terlambat untuk Yesus. 我们必须要把我们时间配合上帝的时间，我们不可以把上帝的时间逼进入到我们的时间。上帝是超越时间，他是创造时间，没有所谓的上帝迟到的。 Tapi saya juga bukan mengatakan bahwa Marta sedang accuse Yesus bahwa dia terlambat. Sekali lagi ya, tidak. Ini kalimat yang positif sebetulnya. 在这里我的意思也不是说马达指控耶稣他已经迟到，其实这个是一个很正面的一句话。 Yang dia katakan sebetulnya adalah seandainya Yesus yang pada masa itu, pada waktu itu ada di sana, pasti penyakit itu tidak akan berakhir kepada kematian seperti yang dialami oleh Lazarus ini. 他的意思就是说，如果耶稣在当时在场的话，拉撒路的病不止于死。 Dia percaya kepada pribadi Yesus yang berkuasa pada masa lampau. Ini sudah lewat ya, nggak usah diomong lagi memang sebetulnya. Tapi ini ekspresi daripada kedukaan Marta. 马大在他的忧愁当中，他写明了他对耶稣他的这个权威、能力的信任。 Tapi sebenarnya Yesus juga sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Itu sudah kita bahas ya di minggu lalu. 其实上个星期我们已经谈了，耶稣说这个病不止于死，可是为了显明上帝的荣耀。 Tapi tentu saja Marta di dalam keterbatasannya dia belum bisa melihat bahwa sebentar lagi ini Lazarus akan dibangkitkan. Dia belum melihat itu ya. 可是当然，马大在他的限制当中，他看不到再过一会儿拉撒勒会复活。 Cuma setidaknya kita bisa membaca bahwa Marta betul-betul percaya bahwa Tuhan ya, itu yang di dalam masa lampau adalah Tuhan yang berkuasa, yang betul-betul bekerja dan pernah menyembuhkan orang yang sakit menjadi sembuh ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat dipercaya oleh Marta. 可是至少我们可以看到，马达是相信耶稣身为上帝是可以医治病，可以相信他的工作的一位人。 Kita seringkali waktu membaca pekerjaan Tuhan di masa lampau juga seperti itu. Kita seperti seolah-olah percaya ya Tuhan itu yang dulu bekerja di dalam zamannya Musa itu membelah Laut Merah ya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita percaya itu kemahakuasaan Tuhan. 我们自己也是一样，当我们读经的时候，我们看上帝以往的事件的工作，上帝如何的这个分红海，我们相信他是有权威的上帝。 Tapi apakah kita percaya Tuhan yang sama juga masih bekerja pada hari ini? Tuhan yang sama. 可是我们是否相信同样的上帝今天还在动工？ Ya, gak usah jauh-jauh lah ngomong pekerjaan Tuhan deh. Berapa banyak ada orang ngomongnya. Sekarang ini susah ya, gak kayak zaman dulu. Dulu tuh cari uang seperti lebih gampang. Sekarang lebih susah cari uang. 不要那么远说到上帝的话，上帝的这个道。可很多人，我们常常听到有些人他们会说，以前赚钱比现在容易的多。 Saya pernah waktu masih tinggal di Jerman ada satu jemaat yang cukup sudah tua, dia sudah tinggal di Jerman dari dulu. Dia bilang di sekarang sudah lain ya di Jerman, gak kayak dulu dia bilang. 这个我在德国的时候有一个长辈，他已经住在德国很久，他说现在的德国跟以前不一样。
Ya, dia bilang waktu dulu itu kalau kita pergi ke stasiun kereta, kita taruh sepeda gitu aja, terus kita naik kereta kemana, terus kita balik lagi, ya sepeda yang ditaruh gitu pun ya masih ada gitu. 他说以前在德国，如果我们坐火车，我们把我们的脚踏车放在火车站，我们去然后回来，脚踏车还在那边。 Terus dia mengeluh sekarang, ya saya taruh sepeda di stasiun, sudah saya kunci, saya pergi ke sana, balik, tinggal bannya doang. 可 Nggak 是 ada 现 sepeda, 在 sudah 我 nggak tahu di 把 mana. 我脚踏车放在火车站，已经绑了锁，我去回来，剩下就是一个轮胎。 Orang bisa terus nostalgia ke belakang ya, seandainya ini masih di dalam zaman dulu ya, seandainya ini keadaan seperti seandainya saya nggak menolong kemana-mana, saya nggak menolong. 所以很多人都是常常只是想念以前的东西，可是这样子的推动感动呢，好像没有真的很帮助我们。 Tapi Marta juga bukan orang seperti itu, saya bukan. 可是当然马达也不是这样的一个人。 Karena apa, Karena kita membaca dalam ayat ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Sekarang pun. 因为在22节马达说，就是现在，我也知道你无论向神求什么，神也必赐给你。 Saudara nggak boleh baca ayat ke-22 ini seolah-olah Marta sudah tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan membangkitkan Lazarus. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Kalimat ini bukan kesana arahnya. 我们不能说凭着第22节马达知道上帝会使拉撒路复活，不是这个意思的。 Jangankan di dalam ayat ini, bahkan sampai di dalam ayat ke-39 pun waktu Yesus berkata, angkat batu itu ya. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, dia sudah bau, sudah busuk, sebab sudah 4 hari ia mati. Berarti di dalam pikirannya nggak ada pikiran bahwa Yesus suruh angkat batu setelah itu dia akan membangkitkan. Nggak ada pasti pikiran itu, Saudara. 不单单在这里，如果我们看39节，当耶稣说把这个石头挪开，连马达他自己说他现在的事情必定是错了，所以甚至当耶稣叫把石头挪开的时候呢，马达还不相信耶稣会使拉撒路复活。 Ya, ini kira-kira seperti kayak seolah-olah kalau misalnya kita punya orang tua, mama atau papa yang sudah meninggal, sudah dikubur, sudah ditaruh peti, sudah tanah semua sudah dirapikan dan sebagainya. Terus tiba-tiba orang datang, kedok lagi, keluarin tuh mayatnya dari peti. Waduh, perasaannya kita gimana ya? Orang ini gimana sih? Orang sudah mati loh, ini sudah istirahat, sudah disuruh kedok lagi. Ini nggak sopan bener. Ya kira-kira begitulah. Ini apa pikirannya daripada Marta, suruh angkat batu lagi. Dia sudah baik-baik di dalam. Kita juga sudah menerima bahwa ini orang sudah mati, sekarang suruh keluarin lagi. 这好像是如果我们父母亲就是过世，我们已经把他埋了，然后有人跟我们说再把他这个坟墓挖出来，把他的尸体献上来，我们会说这个是很荒谬、很离谱的。其实马达当时的情感也就是类似这样。 Intinya, sekali lagi, waktu Marta mengatakan ayat ke-22, ini nggak ada di dalam pikirannya bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus, itu nggak ada. 再次在第22节，马达没有说他相信耶稣会使拉撒路复活。 Tapi terlebih lagi, ini menyatakan betapa Marta adalah seorang yang beriman. Karena di sini imannya kepada pribadi Yesus bukan cuma yang dulu, tapi yang sekarang juga. Dan itu regardless apakah Lazarus akan bangkit atau nggak bangkit gitu. Pokoknya saya tetap beriman kepadamu. 可是在这里是显明马达他对耶稣的这个信仰，无论他不单单去看以往耶稣所做的事，现在他也相信耶稣还可以行这事。耶稣有没有使拉撒路复活？他还相信耶稣有这样的能力。 Nah, ini mirip seperti di dalam cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego 这好像是撒德拉米奥亚比尼哥的故事， yang mau dilempar ke dapur api karena mereka menolak untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. 这个尼布加尼撒要把他们丢在火鼎里。 Mereka bilang kepada Nebukadnezar ya, 他们对尼布加尼撒说， mereka bilang, kami percaya, kami yakin ya, Tuhan yang kami sembah itu sanggup meluputkan kami daripada penghukuman itu. Tetapi kalau seandainya Tuhan itu tidak meluputkan kami, Raja harus tahu bahwa kami tetap akan menyembah Yahweh, menyembah Tuhan, bukan menyembah kepada patung yang dibuat Raja itu. 他说我们相信上帝是有能力拯救我们，可是如果上帝没有拯救我们，我们还不会去拜你，我们还是会去拜耶和华。 Nah inilah sudah iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Karena Tuhan yang kita percaya itu pasti akan meluputkan kita. Itu bukan iman, sudah. Itu rada maksa Tuhan namanya.
这就是真正的信仰。信仰不是说我相信上帝有能力，他必定拯救我，所以我相信他。这不是信仰。 Iman yang sejati akan mengatakan Tuhan melepaskan, Tuhan nggak melepaskan. Saya tetap percaya kepada Dia, bukan karena Dia melepaskan. Dia nggak melepaskanmu, saya tetap percaya kepada Dia. 真正的信仰会说，他有没有救我，我还是会相信他。 Nah ini seperti yang dikatakan Marta di sini waktu dia bilang, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Maksudnya faktanya sebetulnya Lazarus sudah mati. 在这里，马大所写明也是一样。当他说，就是现在我也知道你无论向神求什么，神也必赐给你。现在事实上，我们看到拉萨路已经死了。 Seolah Marta di sini mau mengatakan, Tuhan, kalau waktu itu engkau ada di sini, seandainya saja, ini dia nggak akan berakhir seperti ini. Pasti engkau akan menyembuhkan Lazarus yang sakit, kemudian dia nggak akan berakhir dengan kematian. Seolah Marta mau mengatakan, tapi sekarang pun saya tetap nggak berubah. Iman percayaku kepadamu nggak berubah. Saya tetap percaya kepadamu. 马达在这里似乎说：“我知道，如果你之前在这里，这并不至于死。可是现在拉萨路已经死了，你在这里，我还仍然相信你是有能力的。” Nah, Yesus kemudian berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 耶稣对马达说：“你兄弟必然复活。” Kita kenal cerita ini, kita tahu ya memang sebentar lagi Yesus terus akan membangkitkan Lazarus. Tapi itu nggak diketahui oleh Marta. 我们身为读者，我们是知道这个故事，拉萨路会再过一会儿他会复活，可是马达他自己不知道。 Dari mana kalau kita tahu bahwa Marta nggak tahu? Dari jawabannya setelah itu. 我们从哪里知道马达不知道呢？从他的回答。 Karena Marta kemudian menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 马达说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。” Ini satu kepercayaan yang general yang di-share oleh ya semua orang Yahudi. Mereka percaya ada kehidupan memang setelah kematian. Ya Lazarus akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Oh iya Tuhan, saya percaya itu nanti pasti dia akan bangkit. 这个是犹太人他们普遍的一个信仰，他们知道上帝会使以色列人复活。 Saudara melihat di sini Marta beriman kepada Yesus di dalam masa lampau. Sekiranya engkau ada di sini, pasti nih ada iman kepada Yesus di masa lampau. Sekarang pun dia tetap percaya dan dia ada certain iman juga meskipun general kepada future ya, kepada yang akan datang. Komplit sebetulnya di sini. 其实在这里我们看马达，他相信以前的耶稣，他也相信现在的耶稣，他也相信以后的耶稣，所以是很完整的。 Tapi pengharapan general seperti ini, nggak tentu relate dengan pribadi Kristus. 可是这样普遍的概念，有可能跟耶稣不太有关联性。 Seperti saudara dan saya bisa punya pengharapan, optimisme terhadap masa depan yang sebetulnya nggak berkaitan dengan pribadi Kristus gitu. 好像我们很多人都也可以对以后未来有很大的一个盼望，可是这个盼望跟耶稣是没有关联的。 Maka di sini Yesus mengatakan dalam ayat ke-25, akulah kebangkitan dan hidup gitu. Bukan not that just general eschatological hope, orang-orang akan bangkit. Kalaupun akan bangkit itu bangkit karena akulah kebangkitan dan hidup. 这是为什么耶稣在第25节回答说：“复活在我。”因为他所要说的是，你不要单单去相信这个普世的复活，可是人可以复活，就是透过我。 Pengharapan itu adalah pengharapan yang seharusnya berkait dengan pribadi Yesus, bukan tanpa Yesus Kristus. 这个盼望必须要跟耶稣有关联，不是在耶稣以外的一个盼望。 Seperti waktu saudara di dalam kehidupan saudara dan saya, kita ada pergumulan atau kita menanti. Itu kita menanti apa? Saudara menanti keadaan berubah atau kita menanti Tuhan sebetulnya? 像我们生命面对困难的时候，我们是想要等待什么？我们等待上帝解决我们的问题，还是我们等待上帝呢？ Kalau kita cuma sekedar menanti keadaan kondisi berubah ya kita cuma lewat-lewat dari kondisi ini ke kondisi itu ke kondisi ya, cuma jalan-jalan dari satu ke kondisi lain. Mungkin kita tetap nggak bertumbuh kehidupan kita. 如果我们只是等待我们的环境、我们的事情有改变的话，我们会从一个事件跳到另一个事件，这样的一个跳往，我们完全没有成长。 Yang membuat seseorang itu bertumbuh yaitu waktu dia menanti Kristus. 使一个人可以真正成长，是当他等待耶稣的时候。 Demikian di sini Yesus relate ya mengaitkan antara pengharapan yang sifatnya general umum itu kebangkitan orang-orang mati nanti dengan dirinya sendiri supaya iman Marta itu tertuju kepada Yesus, kepada pribadi Yesus. 现在耶稣把这个普世的盼望集中在他自己，使他们可以看到这个以后未来的盼望是集中在耶稣他自己本身。 Dan bukan hanya itu, ini di dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas ya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas sekali. 其实，在印尼文不太清楚，可是英文很清楚。
Yaitu kan Marta punya pengharapan, oh ya Tuhan, saya percaya kok nanti akan ada kebangkitan. Yesus bilang, I am the resurrection and the life. Yesus nggak bilang, I will be the resurrection and the life. I am di sini sekarang juga. 马达在这里说：“我知道末日复活的时候。”可是呢，耶稣的回答其实在英文最清楚，他字面上的翻译是耶稣这样回答的：“我是复活。” So according to his divine nature, menurut natur ilahina, Yesus sebagai Allah, itu nggak ada past, present, future. Ini nggak relevan. 凭着耶稣的神性，其实没有所谓的以前、现在、以后，这个是没有关联的。Yesus nggak bisa dikatakan he was the resurrection and the life. Bukan he was. Dia juga bukan cuma he will be, tapi dia is and always, selalu adalah kebangkitan dan hidup. 我们不能说耶稣以前是复活，我们不能说耶稣以后是复活，可是耶稣就是复活。 Maka kalau sudah melihat di dalam cerita ini sebenarnya sangat unik ya, cerita kebangkitan Lazarus ini. 其实我们可以看这个拉撒路复活的故事，其实很特别。 Karena ini sebetulnya seharusnya terjadi pada akhir zaman. 这应当是末日所发生的事。 Yang secara theologically correct itu harusnya terjadi di sana. Jadi betul seperti yang diharapkan Marta di dalam hal ini ya. 如果我们要说真正的神学的准确性的话，马达所说的是很对的。 Tapi untuk menyatakan bahwa Yesus bukan hanya punya kuasa in the future waktu dia datang kembali, tapi di sini pun sekarang dia sudah adalah the resurrection and the life, maka Yesus membangkitkan Lazarus untuk menyatakan bahwa he is the resurrection and the life, bukan cuma he will be. 为了证明耶稣不单单是以后的复活，他现在又透过拉撒路的复活，要显明他现在就是复活。 Ini sama dengan misalnya kita hari ini perjamuan kudus, saya pakai perbandingan ini. Yesus juga mengatakan dirinya I am the bread of life. 像我们现在今天会举行圣餐，耶稣也说我是灵粮。 Sudah di dalam kepercayaan ini ya, Calvin ya, sedikit berbeda dengan Zwingli. 这个加尔文的想法跟次运的想法有点不一样， Khususnya kaum Zwinglian, pengikut Zwingli. 特别是这个次运里他们这个跟随者的话。 Calvin itu mengatakan bahwa waktu kita perjamuan kudus ya, kita betul-betul makan tubuh dan minum darah Kristus. 对加尔文来说，当我们参与圣餐，我们的确是吃他的体，喝他的血。 Memang ini bukan di dalam pengertian bahwa roti terus kemudian berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus seperti dipercaya orang Katolik, bukan di dalam pengertian itu, saya bukan. 可是这不是像那些天主教的想法，不是说这个饼突然之间变成耶稣的体，这个酒变成耶稣的血，不是那样子的意思。 Tapi juga bukan seperti di dalam pengertian Zwinglian yang hanya melihat sebagai lambang, ya terus kemudian kita nggak berani mengatakan bahwa kita sebetulnya di sini cuma sekedar makan roti dan anggur saja. Nggak ada urusannya sama tubuh dan darah Kristus. Kalau nggak ada urusannya dengan tubuh dan darah Kristus ya bukan perjamuan kudus namanya. 可是不是单单像那些持因旅的这些人说，这单单是一个象征，不是耶稣的体，不是耶稣的血。如果单单是一个象征的话，其实这个圣餐完全没有意义。 Calvin di dalam suratnya dia menulis kepada Bullinger. Bullinger itu penerusnya Zwingli di Zurich, dia bilang kita sulit untuk percaya gambaran yang cuma empty simbol ya, gambaran lambang yang kosong kayak begitu. Itu bukan perjamuan kudus seperti yang diajarkan di dalam Alkitab sebetulnya. 加尔文在他的信里面，他有写一封信给布林尔，布林尔是慈运里的继承人，他有说，我这个象征，这个圣餐不单单不可以变成一个空虚的一个象征罢了。 Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan dagingku itu betul-betul makanan dan darahku itu betul-betul minuman. Ini firman Tuhan, bukan Calvin lagi, tapi firman Tuhan. 因为在圣经，在约翰福音，耶稣说，这个饼的确是我的体，这个酒的确是我的血。 Jadi bagaimana saya menghayati ini? 所以我们如何的去了解？ Ya kita menjelaskan seperti kita punya dua mata, kita juga bisa punya dua mulut di dalam hal ini. 我们的解释就是说，我们可以这样的了解，我们有两个眼睛，我们有两个嘴巴。 Mata jasmani dan mata rohani, demikian juga mulut jasmani dan mulut rohani. 我们有肉眼，有属灵的眼睛；我们有肉的嘴巴，我们也有属灵的嘴巴。 Dengan mulut jasmani kita makan roti dan anggur, dengan mulut rohani kita makan tubuh dan darah Kristus. Manusia bukan cuma di dalam aspek jasmani saja, kita ini body and soul 我 atau 们 spirit. 从我们嘴巴吃这个饼，喝这个酒；我们属灵的嘴巴吃这个体，喝这个血；
人不单单是体，人是体和灵。 Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kita makan dan minum tubuh atau daging dan darah Kristus? Bukannya kejadiannya sudah dulu. Yesus tubuhnya itu dipecah-pecahkan waktu historically kan sudah dulu 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Darahnya kan mengalir waktu dia disalib gitu. Bagaimana kita bisa bilang sekarang tahun 2019 kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus? 我们如何在2019年可以说我们真正的去喝他的、吃他的体、喝他的血呢？因为耶稣被钉在十字架的时间是2000年前的事情。 Sekali lagi ya, Yesus mengatakan tidak, I am the bread of life. Dia bilang I am the bread of life. Dia nggak bilang I was the bread of life. Atau I am cuma sekarang di sini, besok sudah nggak lagi ya gitu. Atau setelah bangkit sudah nggak lagi. I am, dia always is the bread of life. 可是我们要记得，耶稣说我是灵粮。耶稣没有说我以前是灵粮，我以后会变成灵粮，没有。他说我是灵粮，他永永远远就是灵粮。 Maksud saya, waktu kita membaca tulisan Yesus pada saat itu yang dicatat oleh Yohanes, dia mengatakan I am the bread of life. Kita nggak bisa mengatakan, oh, he was the bread of life. Sekarang sih nggak lagi gitu. Dia sudah naik ke sorga, itu sudah selesai. He had been the bread of life. Now no more. Bukan itu sudah bukan. Dia still adalah the bread of life. He is always is the bread of life. 在这里我要说的是，当我们读约翰福音，当我们看到约翰说记载说耶稣说我是灵粮，我们不能了解成为哦，耶稣以前是灵粮，没有，现在不是灵，他耶稣永永远是灵粮。 Ini statement I am the bread of life itu suprahistoris, nggak terikat oleh waktu tertentu gitu. Karena Allah itu tidak tergantung oleh waktu seperti itu. Dia yang menciptakan waktu, bukannya dia yang dikurung oleh waktu, tidak. 耶稣说我是灵粮这句话是超越时间，因为他没有受时间的捆绑，他是创造时间的上帝。 Nah, saya balik lagi kepada ayat ini waktu di sini Yesus mengatakan I am the resurrection and the life. Ini juga nggak boleh dikurung dengan waktu. Yesus selalu adalah kebangkitan dan hidup. 在这里，当耶稣说我们回归正传，当耶稣说复活在我、生命在我的时候，我们也不能以时间所捆绑的概念了解这句话。 Marta mengatakan nanti akan terjadi kebangkitan. Yesus mengatakan sekarang juga bisa terjadi kebangkitan. 马达说以后末日会有复活，耶稣回答说现在现今就有复活。 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. 复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活；反活着信我的人，永远永不死。 Lalu kemudian Yesus menantang, Yesus menaikkan kalimat ini yang juga untuk saudara dan saya, percayakah engkau akan hal ini? 然后耶稣有一个挑战，这也是对我们的一个挑战。他问你信这话吗？ Percayakah saudara dan saya akan hal ini? 弟兄姐妹们，我们信吗？我们信这话吗？ Percaya kepada apa, saya? 信什么？ Percaya kepada siapa sebetulnya, bukan kepada apa ya? 其实问题更加准确的是要问我们信谁， Yaitu kepada pribadi Yesus. 就是信耶稣的位格。 Sudah kalau sudah melihat di dalam pattern ini ya, itu sekuensnya itu sangat lincah ya. Kaitan antara tanda atau mujizat dengan yang ditunjuk oleh tanda itu. 在这里我们可以看他们的改变是很有动态、很敏锐的。这个从象征到它的内涵的改变是很迅速的。 Misalnya waktu Yesus menyebut dirinya, mewahyukan dirinya sebagai I am the bread of life, itu kita tahu di dalam cerita itu sebelumnya dia mengenyangkan ribuan orang dengan roti yang dilipat gandakan itu tanda mujizat. Baru setelah itu dia mengumumkan dirinya, akulah roti hidup. 像耶稣之前说我是灵粮的时候，我们知道在那个故事之前，耶稣刚刚做5饼2鱼的奇迹喂养5000个人，然后耶稣马上说我是灵粮。 Jadi tanda atau mujizat terlebih dahulu, setelah itu pewahyuan diri. 所以他先前把这个象征写明，然后指定这个象征是指的是谁。 Tapi kalau di sini saudara membaca, di sini pewahyuan diri terlebih dahulu, baru setelah itu tanda atau mujizat mengikuti. 是在这里有点不一样，他先前写明他自己，然后再做这个象征。 Ada kelimpahan pendekatan di sini, masing-masing ada keindahannya. 在这里，他各自有各的美。 Apa bedanya di dalam sequence yang berbeda ini? 这样顺序的不同到底有什么意思？ Nah, kalau sudah membaca di dalam cerita yang The Bread of Life itu setelah mereka makan kenyang ya,
Ini seharusnya menjadi jembatan tanda yang terus kemudian membawa mereka percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. 在如五饼二鱼的故事，当耶稣先做这个奇迹，做这个象征，耶稣要他们吃饱之后，耶稣要他们知道，耶稣就是那灵粮。 Seharusnya mereka sadar bahwa mereka itu tidak hidup dari roti saja, ya. Mereka bukan hanya kenyang secara jasmani, tapi mereka juga perlu dikenyangkan secara rohani. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. 他们应当知道，人不是单单靠食物、靠饼，人不是单靠食物，可是乃是靠着耶稣的话、上帝的话。 Tapi tampaknya orang-orang ini tidak mengerti dan tidak mau tahu. Mereka lebih suka, ya kita mujizat terus saja lah, mujizat. Sudah di sini terus saja, kenyang terus secara fisik. Mereka nggak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan rohani mereka. 可是我们看这些人，他们好像完全不管，他们只在乎他们自己的肚子，我吃饱就好了，你做奇迹就好了。 Ini menyatakan bahwa kerohanian mereka itu sebetulnya mati, ya. 这表示他们的灵命其实是死的。 Tapi berbeda dengan cerita itu kita melihat di sini yang dilakukan adalah pewahyuan diri terlebih dahulu, baru setelah itu mujizat menyusul. 可是在这里的故事不一样，耶稣先启示他是谁，才行奇迹。 Ada keunikan sudah di dalam sequence yang seperti ini. 这样的顺序是有它的特别之处。 Di sini Yesus menantang Marta untuk percaya terlebih dahulu kepada pribadi Yesus, ya. Sebelum bahkan Marta itu tahu apa yang akan dikerjakan, dilakukan oleh Yesus. 耶稣在这里要马达先相信他这个位格之前，才去行这个奇迹。 Berbahagialah saudara dan saya kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kepada pribadi Yesus tanpa kita harus melihat, tapi Tuhan melakukan apa dulu kepada saya. Nggak perlu itu, saya percaya dulu kepada pribadi Yesus. Siapa dia? 凡还没看见耶稣的行为的奇迹，可以相信的人，这些人是有福的。 Maria percaya kepada pribadi Yesus bukan karena dia tahu bahwa nanti akan ada kebangkitan Lazarus gitu. Ini dia belum mengetahuinya. Tapi Yesus menantang, dia percaya kepadanya. Maria percaya kepada Yesus, kepada pribadi Yesus. 马达相信耶稣，不是因为他知道耶稣会行复活的奇迹，他就是先相信。 Kalau saya beri ilustrasi sederhana, ini mirip seperti seorang anak, ya, anak kecil yang katakanlah ya jiwanya sehat gitu. 就是如果要用一个例子的话，我就是用一个小孩子，就是很平常、很健康的小孩子一样。 Ya kalau dia orang tuanya ada, either papanya atau mamanya ada, dia sudah happy duluan. Terlepas apakah habis ini dia bakal dibeliin mainan atau apa, itu nggak terlalu penting untuk dia. Yang penting dia bisa happy, papa mamanya ada di sini, dia sudah senang duluan gitu. 一个平常的小孩子，当他们看到父母的同在，父母跟他一起，这个父母还没给他买任何的玩具之前，这个孩子已经开心。 Ya, tapi kalau ada anak yang seneng papanya ada di sana, kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi pasti akan ada mainan gitu. Itu anak yang agak oportunistik ya kayak begitu ya. 只是如果一个孩子当他看到父母的时候，他高兴，因为他知道这个父亲会等一下给他买玩具的话，其实这个孩子只是找机会的。 Nah, ini kalau ada anak pikir ini sekarang papa saya ada di sini, pasti sebentar lagi ada es krim ini, saya bisa minta dan dia pasti akan beliin saya es krim. Itu kurang bersih ya, soal motivasi kayak begini. 如果一个孩子看到他爸爸，然后心里想，爸爸再过一会儿他会买个雪糕给我，其实他的这个动机其实不太好。 Nah, kita sebagai orang tua, kita kurang senang kalau seandainya punya anak yang rada oportunistik kayak begini ya. Lalu Allah itu juga adalah Bapa kita. 如果我们有这样的孩子，其实我们也不会太高兴。上帝也是一样， Dia mau waktu kita percaya kepada dia bukan karena setelah kita percaya, terus kemudian ya saya sudah percaya loh, ayo dong, tolong dong, persoalan saya sudah percaya loh soalnya. Ini ada motif lain gitu, nggak betul-betul percaya secara tulus ya. 上帝不是要我们去相信他，然后相信以后我们向上帝说：“现在我已经信了，你把你的恩典赐给我。”这样相信的动机其实不太干净。 Tapi Marta tidak demikian. Marta percaya kepada pribadi Yesus tanpa dia itu tahu dan mengetahui bahwa sebentar lagi Yesus akan membangkitkan Lazarus. Ini iman yang sejati. 这马达不是这样，马达还不知道耶稣会使拉撒路复活之前，他已经相信耶稣。 Sekali lagi saya, yang namanya beriman ya. Kita ini pribadi, kita beriman. Kita perlu beriman juga kepada pribadi. Bukan kita beriman kepada kondisi.
弟兄姐妹，再一次，我们是一个位格，我们是一个人，我们相信，必须要去相信一个位格，我们不是相信一个环境。 Ini sama seperti kalau saya pakai relasi kasih atau relasi cinta. Kita sebagai pribadi, kita hanya bisa mengasihi, mencintai juga pribadi. 像我们是人一样，当我们说我们爱的时候，我们是去爱另一个人。 Kita nggak bisa mencintai yang bukan pribadi. So, misalnya saya mencintai mic ini gitu ya, atau mencintai ini gadget ini, saya cinta banget gitu. Terus mulai kapan besok saya rencanakan saya mau nikah dengan dia, karena saya di Jepang benar-benar ada loh so kayak begini, menikah dengan anime lah, menikah dengan hologram, dengan itu dan itu aneh sekali. So. 我们说爱，我们是爱另一个位格，另一个人。我们不能说我们爱这个麦克风，我们不能说我们爱这个手机。可是我们看到在日本，有一些人他们以这个手机结婚，这个是很怪、很古怪。 Manusia itu pribadi. Waktu kita mengasihi, yang kita kasih itu harus pribadi. Kita nggak bisa mencintai uang. Itu nggak bisa, so. Uang kok dicintai, dia kan bukan pribadi. 我们人是一个位格，当我们说我们爱的时候，我们必须爱另一个位格。我们不能说我们爱钱，因为钱不是一个位格。 Sama seperti kita nggak bisa mencintai yang bukan pribadi, kita juga nggak bisa beriman kepada yang bukan pribadi. 像我们不能去爱非位格的人，我们也不能去相信一个非位格的东西。 Beriman kepada yang bukan pribadi itu namanya impersonal faith. 去相信一个非位格的东西，就是没有主观性的一个信仰。 Apa sih sebenarnya itu beriman kepada yang bukan pribadi? Misalnya, 就是相信一个非位格的东西到底是什么意思？就是给大家一个例子。 ini saya sakit, saya beriman, saya percaya akan ada kesembuhan. Itu bukan beriman pada Tuhan, beriman kesembuhan namanya. Gitu. Sudah beriman kepada situasi namanya. 当我们生病的时候呢，我们就相信说，我们相信我们的病会得着医治，这不是相信上帝，这个是相信环境改变。 Saudara merasa keadaan sekarang susah gitu, saya beriman pasti keadaan akan berubah. Ya saudara beriman terhadap keadaan yang berubah. Gitu. 我们说我们现在环境很困难，我们生命很困难，我们说我们相信我们可以好转，我们这个不是相信上帝，我们是相信那我们会好转的环境。 Saudara mungkin mengatakan, loh saya nggak gitu loh, saya beriman tetap kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendatangkan keadaan yang berubah. Itu Tuhan cuma lewat doang sebenarnya. Pada akhirnya berimannya ya kepada situasi yang berubah. Intinya mau kepada situasi yang berubah, bukan kepada pribadi Tuhan. Itu Tuhan cuma lewat doang, mampir doang. 如果我们说不是，我们是相信上帝，我们相信上帝会把我们的生命好转起来。其实上帝在这里的角色好像是路过罢了。我们最终相信的是，那我们会好转的一个生命。 Itu mirip seperti anak kecil yang tadi seneng papanya ada gitu ya, tapi sebetulnya nggak lama lagi, Pak boleh pinjem ini iPhone-nya gitu ya, boleh pinjem gitu main game. Gitu. Dia bukan seneng karena kita, tapi dia mau main game di dalam iPhone yang punya anak kita gitu. Kita cuma mampir dilewatin doang sebetulnya. Gitu. 这好像一个孩子看到他父亲很高兴，然后不过几分钟，那个孩子就问他爸爸：“爸爸，我要借你的手机玩电动游戏可以吗？”其实他不是去爱他爸爸，他要去讨他爸爸的手机。 Kalau iman kita bertumbuh, kita akan beriman kepada pribadi Tuhan, bukan kepada situasi, bukan. 如果我们说我们在灵命上成长的话，我们会更加相信上帝的位格，不是更加相信环境。 Perhatikan sekali lagi di sini ya, Marta waktu didatang, percayakah engkau akan hal ini? Ya jawabannya, 你再一次，我们来注意话，当耶稣挑战马大说：“你信这话吗？”他的回答是： ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, engkaulah Mesias, anak Allah, yaitu dia yang akan datang, atau di dalam terjemahan Inggris, dia yang sedang datang ke dalam dunia. 他回答说：“主啊，是的，我相信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。如果英文的翻译就是字面上会翻成那已经dia yang sedang datang ke dalam dunia. 他正在临到，他正在来的基督。中文Mandarin beda. Lain lagi. Beda. Kepercayaan Marta itu adalah kepada pribadi Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Allah. 马达信仰的对象就是耶稣，这个位格就是上帝的儿子。 Ini bukan kepercayaan bagaimana nanti terus kemudian Lazarus yang mati jadi nggak mati lagi ya, situasi yang berubah. Kepercayaan itu adalah kepercayaan kepada Yesus, pribadi Yesus.
他的信仰，不是相信这个拉撒路会复活这样的环境的变换，他是相信耶稣这个位格。 Bahkan kepercayaan kepada pribadi Yesus yang sangat pribadi dan personal ini sebelum Marta bahkan sanggup melihat apakah Lazarus akan bangkit atau tetap mati gitu. Itu nggak ada di dalam pikirannya. 马达还没有看到拉撒路是不是会复活之前，他已经相信耶稣了。 Dan poin yang terakhir saya itu seperti yang dikatakan dalam terjemahan Inggris ya, dia yang sedang datang ke dalam dunia. Istilah sedang itu bagus ya di dalam hal ini ya. Istilah akan sebetulnya agak sedikit membingungkan ya terjemahan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu terjemahan Mandarin. 这英文的翻译是那正在来的基督，可是中文的翻译是那要临到世界的基督。 Sudah tahu istilah sedang? Sedang itu berarti ada sudahnya dan sedang ya dan masih akan ya. Nangkap kan saya poin ini kan ya? 正在呢，就是已经发生，以后会成就，以后会在不断发生的事情。 Kalau dibilang dia yang akan datang, maksudnya gimana akan datang? Orang sudah datang kok dibilang akan gitu. Seperti kayak excluding saat ini gitu. 要临到世界的这个概念，好像他还没有来，可是耶稣已经来了。我们如何去？ Tapi kalau dibilang sedang ya, misalnya saya ambil contoh ilustrasi ya, saya sedang mandi itu berarti mulainya kayaknya sudah berapa menit lalu gitu ya. Hopefully bukan berapa jam lalu, itu kelamaan mandinya. Sudah mulai berapa menit lalu dan sekarang juga masih mandi dan masih akan mandi gitu kan ya, belum selesai juga. Itu namanya sedang gitu. 当我们说我们正在洗澡，就是我们已经开始洗澡，我们会不断的洗澡，那就是我们所谓的正在。 Waktu di sini dikatakan dia yang sedang datang di dalam dunia, berarti Yesus Mesias Sang Anak Allah itu sudah datang ya, dan dia sudah berkarya, dan dia sedang berkarya, dan dia juga masih akan berkarya. Itu istilah sedang. 当圣经说他正在来，就是他已经开始他的工作，他现在正在做他的工作，以后他会成就他的工作。 Maksudnya Marta seolah mau mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, engkau yang sudah pernah bekerja. Saya tahu, saya percaya kepadamu. Engkau sudah melakukan ini dan itu, dan bahwa engkau masih bekerja sekarang. Dan meskipun kelak saya belum mengerti apa yang akan engkau lakukan, tapi aku percaya juga engkau akan tetap bekerja. Sebagaimana juga engkau sudah pernah bekerja, sedang bekerja, dan engkau akan bekerja. 在这里马大好像似乎是要说，上帝耶稣，我知道你以前的奇迹，以前的工作，我知道你现在也不断的动工，我知道你以后也不断的动工。 Kita perlu belajar saya iman seperti Marta ini ya. 我们 Iman 必须要 kepada 去， Tuhan yang sedang bekerja. 我们必须要去学习马达这样的信心，就是正在工作的上帝。 Atau kita bilang sedang berarti kita melihat ke belakang ya, seperti waktu kita perjamuan kudus, kita melihat ke belakang. Tuhan sudah mati bagi kita di atas kayu salib. 或者我们说，我们口头上说是正在工作，可是当我们进入到圣餐的时候，我们只是看耶稣以前被钉在十字架所成就的功。 Sedang juga berarti sekarang saya menikmati tubuh dan darahnya di sini dan sekarang. 可是所谓的正在，就是我们现在也尝到，也现在正在享受耶稣的体和血。 Sedang itu juga berarti mengatakan masih belum selesai. Ini pekerjaan masih terus berlanjut. Dan suatu saat saya akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Menerima pesta itu ya, anak domba. Berpesta dengan semua orang pilihan di seluruh dunia. Akan ada perjamuan kudus yang besar nanti kelak ini yang akan datang. 可是正在就是也是表示我们现在的工作还没有成全，还没有完全，我们以后会跟耶稣有这个大宴席。 Marta tidak mengerti, belum bisa tahu apa yang akan dilakukan Yesus setelah ini. 马大在这里还不知道耶稣即将要做的事情是什么， Tapi imannya kepada pribadi Yesus itu memberikan ruang bahwa Yesus masih akan bekerja di depan sana, dia akan bekerja. 可是在他的心心里面，他为耶稣打开一个空间，他知道耶稣即将会做他的工作。 Demikian kita juga percaya, waktu kita percaya kepada pribadi Yesus, kita percaya Yesus sudah bekerja, dia sedang bekerja, dan dia masih akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. 像我们一样，当我们相信耶稣的时候，我们相信耶稣已经开始他的工作，他正在做他的工作，他以后会不断的去行他的工作。 Kayak Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝祝福我们每一位。 Dan tolong Pak Ruben tutup jam. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami sudah terima pada sore hari ini. Kami berterima kasih bahwa dengan mata rohani kami bisa melihat bahwa Engkau Tuhan yang
terus bekerja, Kau sudah memulai pekerjaan-Mu, Kau yang terus menopang pekerjaan-Mu, Kau yang akan menggenapkan pekerjaan-Mu, dan kami akan bersama-sama denganmu dalam kekekalan. Kami minta pengampunan dari Engkau ya Tuhan, kalau seringkali kami hanya melihat Engkau sebagai satu hal yang sudah lewat, satu kebenaran yang tidak ada aplikasinya dan nggak ada efeknya di dalam hidup kami sekarang. Kami juga tidak bisa melihat pengharapan di dalam Engkau. Kiranya Engkau yang mengampuni, Kau yang berbelas kasihan, Kau yang menambahkan iman kepada kami Tuhan. Sebagaimana Maria bisa melihat, kiranya kami juga bisa belajar, kami juga bisa dibukakan, kami bisa terus beriman kepada Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami, bekerja di dalam ciptaan-Mu, bekerja dalam dunia ini ya Tuhan. Kiranya di dalam pengertian seperti ini, kami bisa terus dalam hidup kami berjalan dengan Engkau, kami bisa terus berharap kepada Engkau, dan di dalam ujung jalan ini kami bisa berpesta, kami bisa menikmati anugerah yang Kau berikan kepada kami dengan Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami, arah hati kami bisa terus diarahkan kepada anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami bukan saja diikat oleh kondisi kami, tapi kami sungguh-sungguh ya Tuhan, bisa terus melihat kepada anak-Mu, melihat kepada anak-Mu yang sudah menyelamatkan, anak-Mu yang bisa berjalan dengan kami, anak-Mu yang akan menggenapi dan menyelamatkan kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami, siapkanlah hati kami untuk masuk ke dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Beradalah dengan kami, di tengah-tengah kami, pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.